Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati di mana juga berada, sama ada di Malaysia, Brunei, Indonesia, di Thailand, di UAE, di Saudi, dan di mana juga berada. Salam daripada saya, Masa Bayu. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan hari ini? Masa semakin berjalan dan masa semakin meninggalkan kita dengan begitu banyak peristiwa, begitu banyak perkara-perkara yang telah berlalu yang tidak mampu lagi kita ubah. Jadi bagaimana dengan pengisian semalam, masa yang telah Allah berikan kepada kita? Adakah telah kita jadikan masa itu dengan segala keupayaan untuk mencapai barakah Allah? Ataupun kita merenung kembali apa yang telah kita lakukan semalam? Adakah ianya telah diberikan, diisikan dengan perkara-perkara yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita dan untuk semua sekali yang menjadi tanggungjawab dan amanah bagi kita memakmurkan keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana dengan topik semalam? Bagaimana dengan kisah semalam yang begitu berbeza ya kalau dilihat daripada kebiasaan-kebiasaan, daripada pola fikir yang selama ini diberikan dengan berbagai input ataupun data yang tidak begitu berat untuk difikirkan, kerana sekadar kita mendengar dan kita menerima dan kita serahkan kita serahkan segala pengkajian itu kepada pihak yang lain. Namun sampai kepada channel Masa Bayu, tuan-tuan dan puan-puan kena berfikir, kena mula memerah di sini. Yang selama ni mungkin dah banyak sangat rehat, otak kita dah rehat, tak bersenam. Jadi bila masuk kepada kisah-kisah akhir zaman Imam Mahdi yang saya sampaikan, tuan-tuan dan perempuan kena bersenam otak, kena berfikir, kena melakukan lebih banyak lagi usaha menggali dan memahamkan, kerana persoalan-persoalan yang saya sampaikan adalah persoalan yang nyata sebenarnya, yang jelas di depan mata, jelas yang ada di sekeliling. Sekiranya mahu berfikir, kiranya mahu membuka diri itu kepada pola fikir yang yang jelas, ya. Tetapi bukanlah berfikir itu sekadar berfikir tanpa ada panduan. Tetap kembalikan pola fikir itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam telah saya sentuh bagaimana peristiwa-peristiwa yang berlaku sebagai tanda-tanda pada peringkat yang pertama untuk kemunculan Imam Mahdi, untuk menjadikan diri kita sebagai masyarakat kepada Imam Mahdi pada saat beliau hadir. Ada 4 perkara telah pun saya jelaskan semalam. Saya tidak perlu lagi lah untuk mengupas lagi terlalu perinci kepada perkara yang telah pun saya sampaikan semalam. Hari ini saya akan sambung 4 lagi perkara, 4 lagi faktor yang perlu dimiliki untuk memastikan Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi membuka dirinya kepada umum. Jadi saya dah terangkan awal-awal, ada 4 lagi syarat ataupun tanda-tanda yang perlu ada. Sebagaimana semalam telah pun saya jelaskan, ada 4 tanda, iaitu 4 kekosongan atau 4 kosong dalam aspek kepimpinan, keilmuan, ekonomi. Yang ketiga semalam ekonomi. Yang keempat kesejahteraan. Tuan-tuan dan puan-puan dah beranalisa apa yang telah saya sampaikan semalam. Jangan mendengar ataupun mengikuti segala YouTube saya ataupun penjelasan saya ini untuk diketahui. Tetapi
cuba tambahkan sedikit. Cuba tuan-tuan dan puan-puan keluar sikit daripada pola kebiasaan. Think out of the box. Berfikir luar kotak tentang apa yang telah saya sampaikan. Kemudian buka Al-Quran. Buka Al-Quran. Sebagaimana saya pegang ni, Al-Quran yang ada siap ada terjemahannya. Maka baca dan lihat terjemahan-terjemahannya kepada setiap perkara yang telah saya sampaikan semalam. Wujud tak wujud apa yang saya nyatakan di dalam Al-Quran. Maka itu tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak mampu lagi nak menjelaskan setiap satu persatu semua perkara secara perinci. Kerana tuan-tuan dan puan-puan telah pun saya berikan garis panduannya. Maka tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan berjalan, kerana ilmu itu perjalanan. Buka Al-Quran. Dah dicatat semalam, mana yang dicatat itu cari di dalam Al-Quran. Maka saat pada hari ini adalah sangat sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan mula membawa diri kepada proses pembelajaran secara langsung kepada diri sendiri. Tidak lagi hanya sekadar mendengar, mencatat, tetapi itu disimpan di dalam buku. Penuhi jiwa yang kosong semalam adalah topik yang kosong, dengan mula mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat kalamnya, berbicara dengan kalamnya, yakni Al-Quran. Jadi semalam telah pun dijelaskan tentang faktor kosong. Kembalinya kosong dalam diri masyarakat, baru adanya Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut kosong mudah, tapi pelaksanaan kosong yang paling susah. Kerana pada saat apabila datangnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi, memunculkan dirinya, kriteria kosong itu mesti lengkap di dalam semua masyarakat. Tidak ada seorang lagi pun ilmuwan, tidak ada seorang pun mereka yang memiliki kepandaian dalam aspek yang telah saya nyatakan semalam. Semua kembali kepada kosong. Semalam saya telah pun dihubungi oleh beberapa orang, bertanya saya secara peribadi, secara langsung, Tuan Pal, apa yang dimasukkan dengan kosong? Sedangkan pada hari ini masih ramai lagi ilmuwan-ilmuwan yang ada. Masih ada ramai lagi guru-guru, ramai lagi profesor-profesor. Ya. Kalau dari segi aspek agama, masih ada lagi ustaz-ustaz, masih ada lagi mereka-mereka yang dikatakan memiliki kebolehan ataupun keilmuan. Jadi apa yang dapat saya jelaskan di sini, kerana pertanyaan itu sampai, jadi sebelum saya masuk kepada topik yang kedua, saya jawab sedikit saja. Yang dimasukkan kosong itu harus membawa nilai, tuan-tuan dan puan-puan, bukan kosong untuk kosong begitu. Kosong itu maksudnya tidak membawa nilai keharmonian sebagaimana yang dituntut oleh baginda Rasulullah SAW. Tuntunan baginda Rasulullah SAW, ilmu itu membawa kepada keharmonian, kebahagiaan, kesejahteraan. Tetapi apabila banyak, bagaimanapun ilmu yang dimiliki, tinggi bagaimanapun keupayaan yang dimiliki oleh individu ataupun ilmuwan-ilmuwan tersebut, tetapi nilai keharmonian, nilai kesejahteraan, ya, itu tidak ada, kosong, maka itu yang dimasukkan kosong. Bukan maksudnya kosong untuk kosong apa? Kosong kerana nilai keberkatan tidak wujud. Ya? Nilai keberkatan daripada Allah itu tidak wujud. Itu yang saya maksudkan. Memanglah ramai, tapi cubalah lihat apa yang berlaku pada hari ini. Masing-masing ilmuwan, masing-masing mendabik dada. Itu yang paling tahu. Kalau bercakap di depan halayak ramai, dengan gelak ketawa, ya, dengan kisah-kisah yang menjengkelkan, lalu terbahak-bahaklah di keliling mereka ketawa kerana suka, bukan kerana suka ilmunya, kerana suka ketawanya. Dapat pergi ke satu majlis ilmu tapi dapat ketawa. Semakin banyak cerita-cerita lucu oleh mana-mana pihak yang bercerita tentang kebenaran tetapi dengan membawa cerita-cerita yang lucu, semakin popular lah pihak-pihak tersebut. Tetapi realitinya tuan-tuan dan puan-puan, kosong. Di mana kesedaran? Di mana rasa takutnya kepada Allah? Di mana rasa gerunnya kepada Allah? Kepada mereka-mereka yang mendengar ataupun mendapat ilmu tersebut. Okay, ini yang saya ingin jawab kepada mereka yang bertanya dengan saya. Bukan maksudnya tidak ada ilmu, tetapi nilai kosong, keilmuan itu kosong kerana tidak membawa diri
ataupun membawa manfaat kepada perjalanan sebagaimana yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada topik hari ini. Saya dah katakan ada 4 perkara. 4 perkara kepada persoalan-persoalan yang berkait lagi dengan masyarakat. Masih lagi pada fasa masyarakat. Tetapi pada peringkat yang kedua, masyarakat memberikan 4 tanda untuk munculnya Imam Mahdi. Telah saya jelaskan semalam, bila ditanya bilakah Imam Mahdi akan hadir, bila akan muncul. Kerana persoalan munculnya Imam Mahdi atas dasar keperluan, maka perlu terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan, barulah dia akan hadir. Untuk kita mendapatkan pengesahan atas sesuatu perkara, mesti ada tandanya. Bila ingin hujan, bila nak hujan turun, hujan akan turun, kita akan lihat awan yang mendung, maka kita akan katakan hujan akan turun. Jika kita melihat suasana yang ada pada awan yang telah gelap dan bunyi berguruh sudah mula dikedengaran, maka tidak lama selepas itu hujan akan turun. Maka adakah hujan yang turun itu sebagai ramalan? Kerana hujan turun atas reaction, tindak balas berdasarkan tanda yang telah ada, iaitu awan itu telah pun menunjukkan, memberikan tanda bahawa hujan akan turun. Jika tidak ada awan yang berarak, jika tidak ada awan yang hitam, maka tidak akan turun hujan. Jadi begitu jugalah tanda kepada Imam Mahdi. Jika tidak ada tanda-tanda yang lengkap, maka beliau tidak akan turun, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun beliau ada. Walaupun beliau ada pada saat ini, beliau akan masih memposisikan diri dia di dalam keadaan redha beliau kepada Allah, kerana beliau tidak akan keluar selagi tidak memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Adakah kriteria itu berbalik kepada perasaan beliau ataupun diri beliau untuk keluarkan posisi yang sepatutnya beliau miliki? Bukan begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebagaimana yang saya kisahkan tentang hujan itu tadi, maka ia harus datang dengan satu tanda-tanda yang bertepatan dan berbalik kepada hukum alam, hukum Allah yang tidak boleh ditolak. Mendung, kemudian hujan turun. Jadi suasana persoalan-persoalan asas itu berlaku terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil di kemudiannya. Bila kita lihat pohon berbunga, maka kita telah mendapat tanda, kalau pokok pohon buah, dia akan berbuah. Sebelum buah itu menjadi putik, dikeluarkan terlebih dahulu bunganya. Maka bila melihat bunganya, maka kita tahu bahawa selepas itu akan ada putik. Dan selepas putik itu, jika ia berkembang dengan baik, kita akan dapat buahnya. Maka setiap sesuatu ada prosesnya, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan berlaku secara tiba-tiba, sebagaimana yang dinyatakan oleh kebanyakan ilmuwan-ilmuwan hari ini. Tiba-tiba Imam Mahdi akan sampai, tiba-tiba Allah akan letakkan dia, tiba-tiba, semua tiba-tiba. Maka gunakan akal. Dah berulang kali saya sampaikan, gunakan akal. Setiap sesuatu ada prosesnya, setiap sesuatu ada pelaksanaan dia. Kita nak makan nasi, ada prosesnya. Kita kena beli beras, kita kena basuh beras, masukkan, jerangkan, dan kemudian masak. Dah siap masak, kita keluarkan, masukkan dalam pinggan, baru kita boleh makan. Maka apa juga kehidupan kita di atas muka bumi, bukan tiba-tiba, bukan berlaku seperti magic, tekan dapat. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, jangan terjebak dengan muslihat Dajjal. Mereka-mereka yang menyatakan tiba-tiba berlaku, itu kisah-kisah magic, kisah-kisah yang dibawa hayalan oleh Dajjal laknatullah. Dengar cakap saya. Ini masa Bayu bercakap, bukan bercakap seluruh. Kepada mereka-mereka yang suka bercerita, menyampaikan kepada saya tentang persoalan tiba-tiba Rasulullah akan datang secara tiba-tiba menjadi Rasul.
Tidak, bukan. Dia melalui prosesnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut saja perkataan tiba-tiba, dalam bahasa Inggeris disebut coincidence. Tiba-tiba berlaku. Di dalam hidup manusia, tidak ada sesuatu pun sebagaimana dalam Al-Quran, kebetulan. Semua ada fitrahnya. Semua ada prosesnya. Buah tidak akan tiba-tiba muncul buahnya, kecuali ia melalui proses yang jelas. Jadi, buangkanlah persoalan tiba-tiba di dalam diri tuan-tuan dan puan-puan, mana yang dah pegang, mana yang dah letak dalam isi hati masing-masing. Ingat, itu senjata yang digunakan oleh Dajjal kepada manusia pada zaman ini. Maka balik kepada perkara yang 4 tadi, iaitu 4 tanda yang perlu dipenuhkan terlebih dahulu baru datangnya Imam Mahdi. Secara automatiknya dia akan datang. Paksa pun tak ada, ujuk pun tidak, tarik pun tidak. Dia akan datang. Automatiknya datang kerana telah memenuhi kriteria sebagaimana datangnya siang, perginya malam. Ingat di situ, ulang-ulang kali saya menggunakan frasa ini, menggunakan pernyataan ayat Al-Quran yang sama. Datang dan pergi mengikut aturan. Tidak ada tiba-tiba terjun daripada bukit, terjun daripada langit, turun-turun jadi pemimpin. Ingat pesan saya, jangan termakan fitnah Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang pertama di dalam masyarakat wajib berlaku terlebih dahulu pada peringkat yang kedua ini, untuk saya perhalusikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuba direnungkan, cuba dilihat untuk menjelaskan bagaimana, kenapa, bilakah munculnya Imam Mahdi. Bersedia dah? Bersedia semua? Okey. Daripada 4, yang pertama, pengasingan. Pengasingan masyarakat akan berlaku. Maksudnya bagaimana pengasingan masyarakat? Akan diasingkan. Masing-masing akan diletakkan di satu ruang. Dia akan diletakkan di satu tempat. Tidak boleh bergerak daripada tempat tersebut. Tidak boleh melakukan apa-apa di kawasan tempat yang lain. Dia hanya berfungsi aktif di dalam kawasan yang berdekatan saja, dalam arti kata lain, di satu lokasi sahaja. Kalau di rumah, maka dalam rumah lah dia duduk. Kalau di satu tempat terpencil di dalam suatu ruang bilik, maka di bilik itu sajalah dia akan duduk. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Rasa-rasanya berlaku tak peristiwa tersebut? Bahawa pengasingan telah berlaku, atau akan berlaku, atau sedang berlaku. Maka pengasingan yang saya maksudkan ini tadi adalah mengasingkan manusia. Mengasingkan manusia daripada apa yang sedang berlaku di dunia. Lalu mereka itu tadi akan berada dalam satu titik, satu ruang yang hanya diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi hubungan dengan yang lain-lain. Tidak ada lagi berkaitan dengan yang lain-lain. Terputus rantainya. Rantai sosialnya terputus. Hubungan dengan pihak-pihak yang lain terputus. Maka ini adalah prasyarat yang pertama. Tanda yang pertama, datangnya Imam Mahdi. Maka kita lihat di dalam sejarah-sejarah manusia. Kita lihat di dalam sejarah-sejarah yang lepas. Dan khususnya, kita sedang membicarakan soal Imam Mahdi pada zaman ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bila ya proses berlakunya pengasingan? Pernah berlaku tak pengasingan? Ataupun ini sama masa-masanya kita sedang diasingkan? Bukankah kita sedang lockdown? Tidak boleh keluar? Apakah signifikannya dengan kisah Imam Mahdi? Itu yang awal-awal dulu saya dah beritahu dalam video-video yang terdahulu. Pada mereka yang mahu berfikir, mahu merujuk kepada Al-Quran,
sebagai panduan, sebagaimana sunnah Nabi. Semua itu berlaku adalah tanda-tanda peringatan daripada Allah, tetapi itu hanya terpakai kepada mereka yang mahu menggunakan akal berfikir. Hari ini kita sedang berada dalam satu saat kita diasingkan daripada masing-masing di antara satu sama lain. Kita tak ada lagi hubungan sosial, jarakkan diri kita daripada yang lain. Maka ditanya lagi, bagaimana Tuan Pal? Apa signifikannya? Apakah hubungan yang Tuan Pal nak jelaskan? Maka akan saya jelaskan di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Bila saya sebut tentang Imam Mahdi, maka dia berbalik kepada ruang lingkup Imam Mahdi sebagai pemimpin dunia. Bukan lagi sebagai pemimpin-pemimpin kepada kelompok kecil dunia, ya. Maka wajib perlu berlaku kepada proses seluruh dunia pengasingan. Baru lengkap proses yang pertama. Baru lengkap perkara yang pertama. Prasyarat yang pertama iaitu masyarakat pengasingan. Diasingkan bagi setiap individu kepada individu. Kalau keluarga dengan keluarga, maka tanyalah diri tuan-tuan dan puan-puan, dah berlaku atau sedang berlaku? Kalau sedang berlaku, maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau semua meyakini melihat bukti-bukti yang ada di sekeliling kita, di Malaysia telah pun ada pengasingan, di Indonesia pengasingan, semua negara dunia setakat ini telah melakukan proses pengasingan kepada masyarakat masing-masing. Maka ia berlaku secara total. Ia telah berlaku secara meluas tanpa ada satu pihak yang tertinggal. Semua negara terlibat, bererti ini adalah suara alam yang berbicara kepada manusia, yakni bila disebut suara alam, tuan-tuan dan puan-puan, maka itulah yang saya maksudkan, keseluruhan telah pun menunjukkan tanda pengasingan, telah menunjukkan bukti pengasingan telah berlaku pada saat ini. Maka dengan itu, jika melihat kepada tanda yang pertama, Imam Mahdi dah wujud hari ini. Imam Mahdi dah ada hari ini. Cukup dah semuanya. Dan berdasarkan kepada perkara ini, balik kepada sebab kenapa, sebab bagaimana, sebab untuk apa pengasingan ini berlaku. Kita sedang menghadapi pandemik, sedang menghadapi wabak yang tidak difahami oleh manusia. Seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Maka beliau akan datang, tuan-tuan dan perempuan, di saat pengasingan sedang berlaku kepada manusia. Dan segala pengasingan-pengasingan ini nanti akan menjadi asbab kepada penerimaan Imam Mahdi sebagai pemimpin oleh masyarakat dunia. Kerana beliau memiliki segala jawapan yang menyebabkan manusia sedang mengasingkan diri. Hari ini, COVID-19, Imam Mahdi ada penawar kepada COVID-19. Itu pasti. Di tangannya sekarang sedang ada jawapan. Dalam dadanya ada ilmu menjelaskan bagaimana COVID-19 ini dapat diselesaikan. Tetapi masalahnya, itu yang saya katakan semalam, kosong keilmuan, kesombongan ilmuwan-ilmuwan dunia hari ini yang masih lagi tidak mahu tunduk kepada realiti. Sedangkan jawapan itu telah wujud lama kepada Imam Mahdi. Maka Imam Mahdi, untuk menjawab perkara yang pertama, sudah muncul, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau telah berusaha, beliau telah melakukan banyak perkara di atas muka bumi, tetapi seumpama yang berlaku kepada beliau adalah pengasingan. Seumpama pengasingan yang saya maksudkan di sini,
dia tidak kelihatan, dia tidak difahami oleh kebanyakan ilmuwan-ilmuwan yang ada di dunia. Maka hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, fahamilah perkara yang pertama, pengasingan telah pun berlaku. Maka itulah syarat yang sangat jelas yang berlaku kepada kemunculan Imam Mahdi. Saya ingin memberikan fakta yang seterusnya tentang perkara yang pertama. Segala proses yang saya jelaskan tentang Imam Mahdi akan berbalik kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada sosok yang lain, tidak akan ada cara yang lain yang akan saya menjadikan cerminan atas kajian yang saya lakukan. Apa yang saya masukkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana bermula, maka begitu jugalah akhirnya nanti. Begitulah yang akan berlaku untuk kemunculan Imam Mahdi dalam persoalan yang pertama, pengasingan. Mana dia? Ingat peristiwa bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri beliau keluar daripada kota Mekah, pergi ke satu tempat, mengasingkan diri dia, memutuskan rantaian sosial dengan masyarakat di sebuah gua, di Gua Hira. Dan daripada situ beliau telah pun melakukan social distance, telah melakukan jarak sosial. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kisah jarak sosial yang kita lakukan pada hari ini, Nabi dah lakukan lebih awal, dan itulah tanda-tanda untuk kita memahami kemunculan Imam Mahdi pada saat ini. Nabi telah memutuskan rantaiannya dengan masyarakat, pengasingan telah berlaku. Kerana pada saat itu, kota Mekah penuh dengan wabak-wabak penyakit. Wabak-wabak yang tidak mampu lagi diubati. Wabak-wabak yang tidak mampu lagi dirawat. Tidak tahu lagi caranya bagaimana. Apakah wabak-wabak itu? Virus-virus yang menyerang hati-hati manusia. Jahiliyah, fasik, golongan-golongan fasik yang telah pun menjadi dominan pada saat itu. Lalu berlakulah pengasingan, sebagaimana kisah saya pada hari ini. Rasulullah SAW mengasingkan diri dia, menjauhkan diri dia daripada terjangkit dengan wabak-wabak tersebut. Sebagaimana hari ini kita diminta keluar jauh daripada yang lain-lain, nak beli barang pun kena ada tanda jaraknya, tidak mahu terjangkit penyakit. Jika seseorang itu membawa penyakit COVID-19, maka Nabi menjarakkan diri dia daripada terjangkit penyakit hati, virus-virus penyakit hati, iaitu kufur, mereka-mereka yang sombong, mereka-mereka yang penuh dengan hasad, mereka-mereka yang menyekutukan Allah, mereka-mereka yang menyembah batu, berhala dan sebagainya. Maka Nabi telah mengambil langkah pengasingan. Lalu beliau berada di dalam gua Hira. Tuan-tuan dan puan-puan, cahaya Allah turun di dalam gua. Cahaya Allah turun dengan penyampaian yang sangat jelas, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka cahaya itu telah pun menerangi kegelapan. Lalu baginda telah keluar daripada Gua Hira dengan membawa penawar kepada penyakit-penyakit di kota Mekah, penyakit di dunia sebagai keseluruhannya. Pada saat itu, kota Mekah adalah kota wabak penyakit. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bukankah kita sedang berada dalam wabak penyakit? Maka sebegitulah awalnya, sebegitulah akhirnya, kerana saya telah menjelaskan baginda Rasulullah adalah cerminan kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi akan keluar daripada gua untuk membawa penawar kepada masyarakat dunia. Maksudnya bukanlah Imam Mahdi duduk dalam gua ya sekarang ni. Faham-fahamlah, tu suruh berfikir. Saya bercakap ni, kalau sebut gua, nanti ada yang pula tanya, gua mana satu Tuan Pal yang saya nak pergi tengok? Gua mana? Gua dekat Melaka ke? Gua dekat Pahang ke? Gua dekat Indonesia ke? Tolong faham ya.
Maksud saya gua ambil simbolik kisahnya tu, pengasingan. Tuan-tuan dan perempuan, sekarang ni rasa macam duduk dalam gua atau tidak? Berapa hari dah tak keluar? Maka di sinilah tuan-tuan dan perempuan, munculnya Imam Mahdi yang akan keluar daripada gua, daripada pengasingan, untuk dibawa penawar kepada wabak yang sedang berlaku. Maka itu yang saya katakan tadi, sebagai simbolik memahami Imam Mahdi ada penawar COVID-19. Jika wabaknya sedang berlaku adalah COVID-19, dia ada penawarnya. Namun begitu, Imam Mahdi bukan hanya pada penawar penyakit, tetapi segala jenis penyakit hati, segala jenis penyakit fizikal, penawarnya ada pada Imam Mahdi. Maka beliau akan muncul apabila pengasingan telah pun total. Dapat tak tuan-tuan dan perempuan dikaitkan kisah ini tadi dengan pengasingan? Maka itulah kenapa saya suruh jangan hanya melihat satu video setengah-setengah, sikit-sikit, kemudian buat komen. Video saya ni kena ikut daripada awal sampai akhir, satu persatu. Jangan hanya lihat satu kemudian komen. Ada juga saya lihat yang suka komen-komen tu, saya tak menghalang, tapi saya lihat cara komen tu, subhanallah, masya-Allah, ni tak faham-faham, bacalah, dengarlah betul-betul. Komen tu boleh saya tengok, boleh saya faham, tak ada masalah, tetapi jangan ambil setengah. Ambil dengar sikit bahagian, komen, ambil sikit bahagian, komen. Ikut semua sekali, fahamkan daripada awal. Jadi itu yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Yang keduanya adalah proses yang berbalik kepada ketakutan. Tadi yang pertama dah jelas. Ini yang kedua adalah tentang ketakutan. Pengasingan dah jelas, ketakutan adalah situasi tanda yang akan menyebabkan kenapa Imam Mahdi muncul. Maksudnya bagaimana? Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dunia, manusia hidup dalam keadaan yang sejahtera ataupun dalam keadaan yang selesa ataupun sentiasa dalam ketakutan. Jangan tanya orang lain lah, tanya diri sendiri. Tanyalah diri tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan takut apa sebenarnya? Takut tak ada duit, takut tak ada makanan, takut tak ada kerja, takut nak keluar rumah pun takut, tengah-tengah malam takut orang rompak, takut, macam-macam takut. Segala ketakutan telah menjadi dominan di dalam muka bumi. Semua dominannya berlaku. Kalau kita lihat tadi saya katakan pengasingan, maka hari ini dalam topik yang kedua adalah ketakutan. Ketakutan yang melampau. Ketakutan yang tidak terjangkau. Semua takut. Nak buat sesuatu pun berfikir berulang-ulang kali, takut. Bukan berfikir berulang-ulang kali untuk mencari solusi ataupun meyakinkan diri, tapi akan datang pertama di dalam diri manusia adalah ketakutan. Ketakutan yang tidak bersebab. Maka itu akan berlaku secara total di dunia pada hari ini. Yang paling jelas, ketakutan kepada kelainan bangsa. Orang Melayu takut dengan orang Cina. Orang Cina takut dengan orang Melayu. Orang Melayu takut dengan orang India. Masing-masing saling curiga mencurigai. Takut atas perkara-perkara yang akan menyebabkan perbalahan di sesama mereka. Takut atas perkara-perkara yang tidak jelas. Maka daripada ketakutan ini tadilah akhirnya berpecah belahlah di antara satu puak kepada satu puak. Dahlah dipecah mengikut bangsa, pecahkan lagi pada bangsa itu nanti kepada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Itu tak cerita lagi takut hantu. Jadi segala-galanya dikuasai dengan ketakutan, menggerunkan, menakutkan kuasa-kuasa besar dunia, menakutkan negara-negara kecil. Lawan aku akan hantar tentera, aku akan musnahkan negara kamu. Maka takut. Maka bila dia takut, dia akan mengikuti arahan daripada pihak-pihak yang menakutkan. Maka segala-gala perkara akan menjadikan asas
kepada ketakutan. Buat kerja semua, bila sebut kerja saja, tidak ada persoalan kerana buat kerja tu dengan rasa tenang. Takut kena marah. Takut kena marah dengan bos. Takut tu, semua takut. Jadi ketakutan telah menjadi sebagai satu dominant factor yang lengkap dalam semua urusan. Urusan kerja takut, urusan kehidupan takut, urusan keluarga takut, urusan dengan sosial masyarakat takut. Sehingga masjid juga sekarang dikunci kerana takut. Semua takut. Masjid tu pun takut. Kenapa? Kalau tidak dikunci, maka habislah wang-wang di dalam tabung akan dicuri. Takut juga. Tak cukup itu lagi, takut dicuri. Pegang, diambillah peti-peti besi, dilekat, dipaku ke dinding. Takut dibawa lari. Takut juga lagi. Nak tunjukkan saya, tuan-tuan dan perempuan, di mana tempat yang tidak ada ketakutan di dunia pada hari ini. Maka apabila itu telah jelas, dan itu telah pun kita nampak tanda yang sangat lengkap, maka tuan-tuan dan perempuan, Imam Mahdi akan datang. Pasti akan munculkan dirinya. Dia akan berada di dalam masyarakat yang telah didominasikan dengan ketakutan. Yang telah dinominasikan dengan segala perkara, dimomok-momokkan oleh syaitan-syaitan yang direjam dengan ketakutan-ketakutan yang tidak benar, yang tidak wujud sebenarnya. Kerana Imam Mahdi akan datang menjelaskan kepada masyarakat, wahai manusia sekalian, wahai umat Muhammad sekalian, sesungguhnya ketakutan itu benar, tetapi ketakutan itu hanyalah satu sahaja yang harus ditujukan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketakutan kepada Allah telah kosong sebenarnya. Sebagaimana nilai semalam yang kosong, pengasingan dah tentu kosong lah, dunia jadi kosong. Ketakutan telah pun menjadi kosong kepada masyarakat. Masyarakat tidak lagi memiliki rasa takut kepada Allah, tetapi semua takut di antara satu sama lain. Takut kawan tipu dia, takut kawan tu lebih daripada dia. Maka segala-gala proses itu akhirnya berlandaskan curiga mencurigai di antara satu sama lain. Semakin berkembanglah virus-virus yang membawa penyakit takut di dalam masyarakat. Maka datanglah Imam Mahdi, tuan-tuan dan perempuan. Lihatlah di sekeliling pada hari ini. Bawalah bukti dan fakta kepada saya jika tuan-tuan dan perempuan merasakan saya sesilap, khilaf dalam menyampaikan perkara ini. Maka bawakan fakta. Bawakan bukti, jangan gunakan emosi. Tunjukkan kepada saya bukti yang menyatakan dunia hari ini bukan dunia ketakutan. Kalau ada fakta, saya akan perbetulkan. Saya akan membuat deklarasi saya salah. Tetapi setakat yang telah ditempuh, melihat kepada realiti di sekeliling, dunia hari ini adalah dominan ketakutan nilai kosong. Ketakutan yang tidak ada kena-mengena dengan realitinya. Kerana itu semua adalah diversion, ketakutan yang telah dibawa oleh Dajjal ke dalam hati-hati manusia. Contohnya, tuan-tuan dan perempuan yang sekarang ni ada pangkat yang tinggi, tak takut ke hilang pangkat dah bila Imam Mahdi datang? Ini sedang jadi ilmuwan besar ni. Saya yakin ada juga ilmuwan besar yang sedang menonton video saya. Dah jadi orang besar, tempat rujuk segala ilmu yang tuan miliki, tuan pegang sekarang. Tak takut kehilang ilmu tu? Maksud saya, tak ada orang lagi nak rujuk kepada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dah tak relevan lagi dah. Tak diperlukan lagi dah dengan ilmu tersebut. Sebagaimana semalam saya katakan kosong. Tak takut ke? Jika takut kepada perkara tersebut, takut tuan-tuan dan perempuan adalah ejen Dajjal.
Ini saya cakap satu terang. Kalau takut kehilangan derajat tempat di saat datangnya Imam Mahdi, maka tuan-tuan dan perempuan adalah tentera Dajjal. Tetapi kalau tuan-tuan dan perempuan disebut perkara sedemikian, aku hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hanya takut kepada segala perkara yang aku lakukan bertentang dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah aku. Maka tuan-tuan dan perempuan adalah pembantu kepada Imam Mahdi. Maka di sini tuan-tuan dan perempuan, perkara yang kedua, ketakutan. Masyarakat dominan kepada ketakutan. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan masa berjalan? Apa pula perkara yang ketiga? Perkara yang ketiga, manusia berada di dalam keadaan yang tekanan. Serba-serbi hidup di dalam keadaan yang terasanya tertekan, stres. Hidup yang sentiasa diselimuti dengan tekanan-tekanan yang tidak tahu datang dari mana puncanya. Tekanan-tekanan kehidupan yang akhirnya menghilangkan kewarasan bagi individu. Semua diberikan tekanan-tekanan. Semua diberikan dengan berbagai-bagai bentuk tekanan. Sama ada di dalam pekerjaan, dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan, di dalam perdagangan, di dalam urusan-urusan politik, di dalam apa juga perkara. Hidup di dalam suasana tertekan sahaja. Apabila itu berlaku, secara total dunia ini adalah dunia yang penuh dengan tekanan, Imam Mahdi akan muncul. Sebagaimana yang kedua tadi, dalam ketakutan, maka Imam Mahdi akan muncul. Perkara yang ketiga, dunia penuh dengan tekanan. Segala-gala yang kita lakukan dan akhirnya akan jadi stres. Dan telah pun diwartakan oleh WHO, penyakit stres adalah penyakit yang mencanak atau mendadak naiknya dari segi kapasiti statistik di seluruh dunia. Ramai manusia yang mula melakukan tindakan yang di luar akal fikiran, bunuh diri kerana tertekan dengan banyak benda, tidak boleh berfikir dengan waras lagi. Maka dunia hari ini, tuan-tuan dan perempuan, jumlah yang bunuh diri lebih ramai daripada yang telah mati akibat COVID-19. COVID-19 datang bermusim, tetapi bunuh diri hari-hari ada ceritanya. Kenapa mereka melakukan sedemikian? Kerana mereka tertekan. Kerana mereka tidak lagi memiliki kebahagiaan sebagaimana yang saya ceritakan semalam. Siapa yang nak lepaskan tekanan ini, tuan-tuan dan perempuan? Kenapa berlakunya tekanan di dalam kehidupan? Dan mereka yang kita lihat, yang kita dengar, orang-orang yang hebat-hebat bunuh diri. Contoh yang paling jelas, salah seorang aktor daripada Hollywood, Robin Williams namanya, yang sentiasa bawa watak yang melucukan, menggembirakan manusia. Saya selalu tengok movie dia, ya tuan-tuan dan perempuan. Good Morning America, contohnya. Popeye the Sailor Man. Banyak kisah-kisah yang beliau bawa adalah kisah-kisah yang memberikan kegembiraan, keceriaan kepada penonton-penonton, termasuk saya lah. Tapi beliau bunuh diri, tuan-tuan dan perempuan. Tidak ada seorang pun faham masa itu dan cuba nak memahamkan kenapalah dia ni bunuh diri. Kerana dunia telah pun berada di dalam dominan tekanan. Masyarakat adalah masyarakat tertekan pada hari ini. Masing-masing nak mencari jalan keluar atas tekanan masing-masing. Kalau tekanan dari segi ekonomi,
kerja sampai 3-4 kerja, tuan-tuan dan perempuan. Nak kerja apa sebenarnya? Pagi bekerja, siang bekerja, tak cukup bawa Grab, naik motor. Kemudian pelanggan pula minta cepat-cepat, bawa motor kelang kabut, laju, dah terlanggarlah lalu ke bau ke, terlanggar ke bau, jatuh, cedera, kerana masing-masing mengejar perkara yang dia tak tahu apa dia nak buat dan tertekan. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi muncul apabila dunia hari ini sebulat suara masyarakat menyatakan, kami tertekan, kami nak perubahan, kami tidak mau hidup begini lagi, kamu ingin keluar daripada kebingungan, ke permasalahan yang sebegini. Imam Mahdi akan keluar. Bilakah ia akan keluar? Sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang dah ada. Wah, Imam Mahdi sepatutnya keluar sekarang, maknanya macam mana? Maknanya dia dah dewasa lah. Bukanlah budak-budak lagi. Bukanlah dia dalam keadaan yang baru nak dibelai-belai, dipupuk-pupuk sehingga dia menjadi pemimpin. Dia dah wujud lama, tuan-tuan dan puan-puan. Dia dah memiliki keilmuan yang dah dijalankan di atas muka bumi. Ingat ni. Jangan tiba-tiba balik pada cerita tadi. Tak mau ulanglah, masa tak cukup. Maka, perkara yang ketiga akan melengkapkan kemunculan Imam Mahdi. Maka yang keempat, kehilangan. Masyarakat merasa sentiasa hilang atas apa juga yang ada di dalam diri dia. Semalam dah kekosongan, kosong. Tapi hari ini hilang. Apa yang dimiliki, sentiasa dia merasakan kehilangan. Hilang kebahagiaan, hilang ketenteraman, hilang ketenangan dan segala perkara yang menjadi asas di dalam hidup tidak lagi mereka miliki. Kenapa? Kerana semua perkara tersebut telah pun dibolot oleh sekelompok masyarakat, sekelompok individu, maka bahagian mereka hilang. Masyarakat yang hilang hak dia, masyarakat yang hilang bahagian mereka, diambil oleh mereka yang tidak amanah, pemimpin yang tidak amanah. Maka dominan pada masyarakat dunia hari ini adalah dominan masyarakat yang hilang segala-galanya, hilang jati dirinya, hilang persoalan kehidupan yang jelas, matlamat dia, hilang kefahaman tujuan dia hidup di atas muka bumi, dan hilang hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika itu berlaku dan sedang berlaku sebenarnya, Imam Mahdi akan munculkan dirinya. Tuan-tuan dan puan, lihatlah sekeliling. Saya akan cakap begitu. Lihatlah sekeliling dan lihat pada diri sendiri. Tanya diri tuan-tuan dan puan, apa yang hilang dalam diri sebenarnya saat ini? Segala-galanya kan? Sebagaimana kisah semalam, kisah yang tadi. Akhirnya, tuan-tuan dan puan, kita akan merasakan satu je. Kita pun dah tak tahu apa yang kita hilang dah sebenarnya. Tapi kita rasa kita kehilangan sesuatu. Kita rasa kita ada hilang sesuatu. Bila tanya kau hilang apa? Apa yang kau rasa? Aku pun tak tahu apa yang kau rasa. Hilang apa sebenarnya. Tapi rasa hilang tu wujud di dalam diri masing-masing. Dan apakah sebenarnya kehilangan yang saya maksudkan di sini? Yang kita rasakan, yang kita hilangkan, hilang dari segi keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sini. Hilang hubungan kita dengan Allah, berkat dah tidak ada lagi, dah dicabut, dikeluarkan daripada hati-hati manusia. Telah terputus itu semua, tuan-tuan dan puan-puan. Maka dominan hari ini adalah tentang soal siapa kuat, dia raja, siapa cepat, dia dapat. Maka telah hilang
keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga yang dilakukan, maka pada saat itu Imam Mahdi akan datang untuk mendapatkan satu lagi posisi kepada mereka yang sedang merasa kehilangan atas diri masing-masing, untuk mendapatkan semula nikmat Allah, mendapatkan semula realiti, jawapan atas kehilangan yang sedang berlaku dalam diri masing-masing. Imam Mahdi akan datang, tuan-tuan dan puan-puan, dan dia akan memenuhkan kekosongan kita yang sebagaimana saya katakan. Maka akan hilanglah segala kehilangan-kehilangan di dalam diri kita. Dan pada saat itu memang wajiblah, perlulah kepada kita munculnya Imam Mahdi. Maka jika ditanyakan pada saya lagi, Imam Mahdi berdasarkan kepada empat faktor yang telah saya jelaskan tadi, Imam Mahdi patut dan wajib berada pada hari ini bersama dengan kita. Bukan lagi soal mengharapkan, bukan lagi soal menanti-nanti, tetapi soalnya segala perkara yang kita lihat, tanda-tanda yang ada daripada semalam sampai hari ini, semua telah lengkap, tuan-tuan dan puan-puan. Ini baru masuk topik yang kedua. Ada 5 lagi topik yang saya akan sampaikan. Tanda-tanda itu sangat jelas. Sangat jelas bahawa munculnya Imam Mahdi bukanlah atas ramalan-ramalan, bukan atas perkara-perkara yang kita lihat meletup sana, meletup sini, tanda dia akan turun. Dah saya jelaskan satu persatu secara ilmiah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Secara ilmiah yang boleh difikir, dihitung tanpa merosakkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya cakap begitu, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana Allah telah pun memberikan amaran yang sangat keras di dalam Al-Quran. Jangan sekali-kali kita membuat ramalan, menyatakan perkara-perkara yang gaib, kerana itu adalah satu perkara yang syirik, yang tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan, malah kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan meramal, jangan melihat bintang dan bulan itu untuk meramalkan kedatangan sesiapa, tetapi lihatlah di dalam Al-Quran untuk memahamkan atas apa juga perkara. Jangan kita didominasikan dengan perkara-perkara yang tidak tahu hujung pangkalnya. Bergegar gunung, kita katakan ada raksasa nak keluar di dalamnya. Boleh macam tu? Mana boleh, tuan-puan? Itu sebab ada berlakunya pergerakan di bawah tanah menyebabkan bergegarnya bumi, gunung tersebut. Maka berfikirlah sebegitu. Tapi kalau dikatakan, bawah tu ada naga sedang tidur, dia akan bergoyang, nak keluar. Boleh tak kita terima perkataan macam tu? Sebahagian orang masih boleh terima perkara-perkara macam ni. Jadi jangan kita jadi golongan yang sentiasa membuat ramalan pada perkara-perkara yang tidak jelas. Jadi tolonglah jangan bertanya dengan saya perkara-perkara yang melibatkan ramalan-ramalan, kerana ramalan-ramalan ini bukan kerja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana segala-galanya ada aturan, ada susunan. Maka berbalik kepada kisah munculnya Imam Mahdi versi masa bayu yang disampaikan pada hari ini, saya yang bertanggungjawab atas diri saya, dan saya mempertanggungjawabkan ke atas diri tuan-tuan dan perempuan untuk sama-sama memikirkan, tetapi sentiasa berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana elakkan diri kita daripada terjerumus kepada tipu daya dan muslihat oleh Dajjal. Jangan gemar sangat membaca ramalan-ramalan, bintang-bintang dan sebagainya, kerana itu akan menjerumuskan kita menjadi kelompok-kelompok yang rugi apabila tiba saatnya Imam Mahdi muncul di hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan, semakin saya bercakap, semakin sayu hati ini sebenarnya, memikirkan saya dah tua. Dan dalam tua saya ini, saya cuba merenungkan masa-masa muda saya.
Bilakah masa muda saya yang saya dapat ingat dengan penuh jelas untuk saya dapat merungkai ataupun dapat saya menikmati kehidupan remaja yang jelas. Bila saya sampai waktu usia begini, saya tak dapat, tuan-tuan dan puan-puan, tak dapat nak fikir bila masa yang seronoknya, ya, masa remaja dulu. Bila masanya saya dapat ruang untuk saya bersosial sepenuhnya. Melainkan apa yang saya lakukan telah menyebabkan saya berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Kehidupan itu telah menyebabkan saya berbicara dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang kisah akhir zaman, tentang kisah Imam Mahdi, tentang tanda-tanda kemunculan dia dan bila munculnya, sebagaimana topik kita yang kedua pada hari ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kisah kemunculan Imam Mahdi adalah atas hubungan dengan kita, dengan saya, dengan tuan-tuan dan puan-puan dan masyarakat secara keseluruhannya. Kerana beliau tidak akan muncul, tuan-tuan dan puan-puan, kecuali ada tanda-tanda yang telah melengkapkan keadaan tersebut. Dan apabila itu berlaku, sama ada tuan-tuan menerima, sama ada tuan-tuan setuju atau tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berlaku dan tidak ada siapa yang boleh menghalangnya lagi. Jadi telah pun saya jelaskan yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Bagaimana dengan 4 perkara tersebut? Dah dicatat? Rujuk dalam Al-Quran? Dikupas lagi? Difahamkan lagi? Kemudian buat keputusan. Buat keputusan atas diri masing-masing, jangan tanya orang lain. Benar atau tidak benar kita sedang melakukan satu proses pengasingan. Islam bermula dengan asing, tuan-tuan dan puan-puan. Dia akan kembali dengan asing. Saya ulang lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Islam bermula dengan asing. Dia akan kembali dengan asing. Islam bermula dengan pengasingan. Dan dia akan datang lagi dengan pengasingan. Apabila Nabi Muhammad SAW mengasingkan diri dia untuk menerima jawapan, maka Imam Mahdi telah melalui proses pengasingan untuk mendapatkan jawapan. Dia dah terasing selama ini, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dia ada di sebelah tuan, walaupun dia ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan antara orang yang telah mencemuh beliau, mungkin tuan-tuan dan puan-puan antara orang-orang yang telah memfitnah beliau, mungkin tuan-tuan dan puan-puan adalah orang-orang yang selama ini memperlecehkan beliau. Kerana kita tidak tahu realiti, kerana keilmuan sebagaimana semalam telah membawa kita pada nilai kosong. Maka isu tuan-tuan dan puan-puan, benar atau tidak benar, pengasingan adalah permulaan kepada turunnya syiar Allah, Al-Quran. Maka di situ perkara pertama telah pun dipenuhkan. Hari ini telah berlaku secara total pengasingan sebagaimana yang saya nyatakan. Imam Mahdi telah wujud, telah muncul. Yang keduanya juga telah saya nyatakan, telah saya jelaskan, juga telah berlaku. Segala ketakutan, segala perkara yang jelas dalam persoalan ketakutan, dari segi persoalan tekanan dan dari persoalan kehilangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk itu semoga kita dapat membuka diri kita, kembalikan diri kita semula balik kepada nilai kosong, yang ini kita tidak memiliki apa-apa. Imam Mahdi sedang melihat kita, tuan-tuan dan puan-puan, sedang memerhatikan masyarakatnya. Dia sedang berada memantau apa yang sedang kita lakukan sebenar-benarnya. Saya sedang bercakap ni pun dia duduk pantau je ni. Apa lagi masa bayu ni dibuka satu-satu ni. Kerana untuk itu
saya berpesan kepada diri saya berpesan kepada tuan-tuan dan perempuan, sama-sama sama-sama kita meletakkan posisi diri kita untuk menjadi pembantu Imam Mahdi, untuk merealisasikan apa yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Dan kepada Imam Mahdi, 4 perkara yang pertama telah pun lengkap. 4 perkara yang kedua telah pun disampaikan kepada masyarakat. Telah saya lafazkan, masa Bayu telah menyatakan, maka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, jangan lagi masa Bayu dipersalahkan. Masa Bayu telah pun menyatakan hakikat tentang realiti apa yang ada dalam persoalan kemunculan Imam Mahdi. Maka kepada Imam Mahdi, masa Bayu ingin menyampaikan segala perkara yang telah ada diperjelaskan di dalam Al-Quran. Maka datanglah, bawalah kami semua kepada arah kebaikan. Keluarkan kami daripada segala pengasingan. Keluarkan kami daripada segala ketakutan yang tidak bersebab. Bawakanlah kami dalam keadaan yang penuh ketenangan. Dan datangkanlah apa yang telah hilang di dalam diri kami selama ini. Ini adalah permohonan kami, yakni manusia-manusia di atas muka bumi yang berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Untuk itu saya, Masa Bayu, mengakhiri dengan satu rangkap sloka untuk kita memahami, untuk kita dapatkan ia sebagai landasan jiwa. Wajah itu indah apabila senyuman sentiasa terpancar dengan cahaya. Cahaya itu dibawa dengan memenuhi dada dengan ilmu daripada Maha Esa. Lalu berjalan, melangkah dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana pasti Imam Mahdi menanti dengan tangan sedang menadah kepada Ilahi agar bumi makmur sebelum sampai saat kembali membawa cahaya Ilahi dan tidak ada lagi kerosakan di atas muka bumi. Sloka Masa Bayu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bertemu lagi. Jangan lupa subscribe, yang tekan bell supaya setiap kali saya buat video dapat tahu video yang terbaru, dan bergabung di grup Telegram, link ada di bawah. Assalamualaikum, Masa Bayu. Jumpa lagi.